Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 3 ingin membentang sistem pendidikan mempengaruhi keharmonian etnik di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Saya, Masirhan bin Azlin, Muhammad Fazli, Zarif Luqmani dan Muhammad Anas. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang pelbagai kaum di mana ia terdiri daripada 69% orang bumi putera, 21% etnik Cina dan 67% etnik India. Oleh itu, kesepaduan antara semua kaum ini sangat penting untuk keharmonian dan kemajuan negara. Terdapat pelbagai aspek yang mempengaruhi kesepaduan dan keharmonian ini, dan kami percayai bahawa sistem pendidikan merupakan aspek yang paling penting dalam kesepaduan kaum kerana ia membentuk pendirian mereka terhadap kaum-kaum lain. Hal ini kerana mereka melalui sistem pendidikan dari umur yang sangat kecil dan pada umur itulah pendirian mereka terbentuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fazli Fadil dan saya akan membentangkan bahagian pernyataan masalah. Jadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau berpotensi untuk menjadi penghalang kepada keharmonian etnik di Malaysia. Antara faktor yang sering menjadi asbab kepada keharmonian etnik dari sudut sistem pendidikan ialah penggunaan bahasa kebangsaan kurang dilaksanakan di masyarakat moden. Penggunaan bahasa kebangsaan yang minima dan tidak berluasa boleh berkait rapat dengan pengaruh penjajahan British di Malaysia, kerana kita dapat lihat dengan insentif mudah untuk mendapat peluang pekerjaan apabila seseorang mampu bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Dan selain itu, antara masalah yang menjadi faktor keharmonian dalam sektor pendidikan termasuklah ketidakfahaman masyarakat Malaysia tentang adat dan perihal kaum lain. Ini kerana rakyat Malaysia rata-rata hidup dalam lingkungan budaya kaum sendiri sahaja, di mana mereka jarang bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Justru kefahaman mereka terhadap budaya dan adat resam kaum-kaum lain menjadi agak sedikit dangkal. Dan tambahan pula, sistem pendidikan di Malaysia kurang berkesan dalam menyatupadukan kaum turut menyumbang dalam keharmonian etnik di Malaysia. Hal ini kita dapat lihat dengan perkembangan sekolah vernakular dan sistem pendidikan yang kurang efektif dalam mendidik isu perkauman terkini. Peluang pembelajaran pendidikan awam tertinggi di Malaysia yang sedikit untuk pihak minoriti juga turut memberi kesan secara tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarif Luqmani dan saya akan menceritakan objektif kajian kami. Objektif pertama adalah kami ingin membawa kesedaran tentang pentingnya bahasa kebangsaan dalam mencapai perpaduan di negara ini. Seterusnya, kami ingin memberi kesedaran berkenaan latar belakang adat resam kaum-kaum di Malaysia. Yang terakhir adalah kami ingin memupuk semangat kesepaduan antara kaum di Malaysia sejak bangku sekolah lagi. Untuk kajian literatur, isi pertama yang kami dapati ialah sistem pendidikan kurang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa dalam sistem pendidikan. Pelaksanaan bahasa Melayu dalam peperiksaan telah dibahagikan kepada dua jenis, iaitu peperiksaan bahasa Melayu sebagai satu mata pelajaran dan peperiksaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Peperiksaan bahasa Melayu sebagai satu mata pelajaran telah bermula sejak tahun 1957 lagi. Pada tahun tersebut, kelulusan dalam bahasa Melayu diwajibkan untuk memperolehi sijil pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Kementerian Pelajaran juga telah mengumumkan pada 5 Mei 1958 pelajaran menengah Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar akan dimulakan. Namun begitu, bahasa Melayu telah dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan sejak tahun 1997 lagi. Kembali bersama saya, Zarif Luqmani. Untuk bahagian saya akan menceritakan mengenai korelasi sekolah vernacular dengan perpaduan masyarakat. Setelah menyelidik beberapa review literature yang mengkaji tentang sekolah vernacular, dapat dirumuskan bahawa sekolah vernacular Melayu, Cina dan Tamil ditubuhkan untuk memenuhi dasar dasar pecah dan perintah British. Seperti dilihat dalam slide ini, dapat dirumuskan daripada kajian di mana tiada satu pun nilai-nilai perpaduan diterapikan kepada masyarakat pada ketika itu. Untuk sekolah vernacular Tamil, sekolah yang didirikan ini hanyalah untuk memenuhi akta buruh bagi pihak pemilik ladang pada ketika itu. Akta ini ditubuhkan untuk menjamin bekalan bekerja ladang berterusan untuk masyarakat Cina
British tidak mencampur tangan sistem pendidikan Cina sebelum 1920-an. Oleh kerana semangat nasionalisme dan anti-imperialisme di negara asal Cina, British telah memantau sistem pendidikan Cina dengan memberi bantuan kewangan. Untuk masyarakat Melayu pula, British hanya memberi pendidikan dan hanya untuk menjadikan petani dan nelayan hanya cerdik sedikit berbanding bapa mereka. British juga tidak menitik beratkan pendidikan orang Melayu kerana masyarakat ini tidak terlibat dalam sektor perladangan dan perompongan seperti masyarakat-masyarakat lain, iaitu China dan India. Tindakan British ini telah berjaya memenuhi dasar pecah dah perintah British di tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas bin Khairul Azman dan saya akan membentang tentang poin ketiga, iaitu sistem pendidikan yang kurang efektif dalam mendidik tentang isu perkauman terkini. Mengapakah kami cakap sistem pendidikan di Malaysia gagal untuk mendidik rakyat Malaysia? Ini kerana di sosial media seperti Twitter dan Facebook, penggunaan cerca perkauman seperti sakai, keling dan jakun yang membawa unsur negatif terhadap ahli komuniti sering digunakan. Berdasarkan data daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, tiada mata pelajaran di Malaysia yang fokus pada budaya-budaya kaum di Malaysia. Budaya hidup kaum di Malaysia dapat dibelajari sedikit pada subjek seperti sejarah dan pendidikan Islam, tapi bukan dengan secara yang teliti. Tambahan pula, subjek pendidikan moral hanya mengajar tentang hidup bermasyarakat dan moral berkaitan dengan hidup bermasyarakat, tetapi tidak berceritakan tentang budaya hidup kaum di Malaysia. Sebelum ini, mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan pernah diajar pada para pelajar sekolah menengah. Subjek ini mengenal pasti ciri-ciri peribadi yang boleh menyumbang terhadap masyarakat dan negara dan juga memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Dalam subjek ini, tema yang bertajuk Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia menceritakan tentang rakyat pelbagai kaum, warisan kesenian pelbagai kaum, adat resan dan pantang larang pelbagai kaum dan juga prinsip-prinsip penting dalam ajaran agama. Subjek ini juga mengajar pelajar untuk hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Tetapi, sekarang tiada lagi subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Pada peringkat Institut Pengajian Tinggi, iaitu IPT, pelajar-pelajar diwajibkan mengambil subjek hubungan etnik. Subjek ini diwajibkan pada pelajar yang di IPTA dan juga IPTS, iaitu awam dan swasta. Sebagai contoh, di Universiti Teknologi Mara, ada subjek nama dia CTU pada asasnya yang lebih kepada pendidikan Islam, tetapi juga ada subjek bawah tajuk CTU yang berkaitan dengan sejarah Malaysia dan hubungan etnik. Hubungan etnik mengajar tentang konsep bangsa, ras dan etnik serta unsur negatif yang berkaitan seperti konsep prejudis, stereotip dan diskriminasi. Baiklah, sekarang kami akan masuk kepada poin yang keempat, iaitu peluang pembelajaran pendidikan awam tertinggi di Malaysia yang sedikit untuk pihak minoriti. Poin yang keempat terdiri daripada 3 perkara, iaitu perkara 153, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Perkara 153 merupakan perkara daripada Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang didirikan dan digubal pada pertengahan abad ke-20. Perkara ini menjaga keistimewaan hak Melayu dan dipertanggungjawabkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Perkara ini dicabar pada masa kini oleh kumpulan 1 atas sebab diskriminasi kaum minoriti seperti etnik Cina dan etnik India. Antara hujah mereka ialah kuota rendah diletak untuk pelajar bukan bumi putera seperti dimatrikulasi yang hanya mengambil 10% pelajar bukan bumi putera dan di sesetengah asasi yang hanya mengambil pelajar bumi putera seperti di Asasi Sains UM dan Asasi UiTM. Perkara ini penting kerana 90% pelajar IPTS atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta merupakan pelajar bukan bumi putera dan yuran di IPTS sangat mahal berbanding dengan yuran di Institusi Pengajian Tinggi Awam ataupun IPTA yang disubsidi oleh kerajaan sebanyak 90%. Kumpulan ini telah ditentang oleh kumpulan 2 yang menyokong perkara 153 atas sebab ia melindungi hak bumi putera. Antara penghujahnya, seorang Profesor Mahdiat dari Fakulti Seni Reka UiTM berhujah bahawa taraf ekonomi bumi putera masih tak sampai DEB ataupun Dasar Ekonomi Baru, iaitu sasaran ekonomi untuk Malaysia. Selain itu, beliau juga berhujah bahawa kuota 45% GPA
tempat pengajian pelajar bukan Bumiputera telah menghakis hak Bumiputera. Bagi dapatan kajian, untuk isi yang pertama iaitu pelaksanaan bahasa kebangsaan dalam bidang pendidikan di Malaysia, kami mendapati dalam Akta Pendidikan 1996 telah menjelaskan bahawa kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama hanya untuk sekolah kebangsaan sahaja dan sekolah jenis kebangsaan dibenarkan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar sekolah. Perkembangan pesat sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantaraan di Semenanjung Malaysia bermula pada tahun 1964 hingga 1966 dapat kita lihat melalui jadual di sebelah. Untuk dapatan kajian pula, British menyedari bagi memastikan keamanan di tanah Melayu, perpaduan harus disemai. Ini dapat dicapai melalui perubahan sistem pendidikan masyarakat di tanah Melayu. Oleh itu, cadangan Chisman 1946 telah digunakan sebagai dasar dalam perubahan sistem pendidikan ini. Namun demikian, sistem Chisman 1946 ditolak oleh orang Melayu, Cina dan India kerana mereka bimbang bahasa dan tradisi mereka akan terhakis. Oleh itu, British telah mengubah satu jawatan kuasa antara kaum di mana ahli penting jawatan kuasa ini mempunyai wakil-wakil daripada masyarakat Melayu, Cina dan India untuk membantu mewujudkan sistem pendidikan yang berlandaskan perpaduan. Sekarang saya akan ceritakan tentang pelaksanaan hubungan etnik yang mengeratkan perpaduan kaum. Ada beberapa artikel yang diterbitkan atas talian yang berpendapat bahawa subjek hubungan etnik mengeratkan perpaduan kaum. Mereka juga memuji pihak Kementerian Pengajian Tinggi kerana mewajibkan subjek hubungan etnik di IPTA dan IPTS. Subjek ini memenuhi keperluan masyarakat dan aspirasi kerajaan bagi membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu. Sebagai contoh, blog yang ditulis oleh Hasnah Hussein di Universiti Malaysia Pahang menceritakan tentang bagaimana subjek hubungan etnik dapat memupuk perpaduan kaum. Dalam artikel ini, mereka mengadakan aktiviti kelas yang dilakukan secara kumpulan, di mana kumpulan-kumpulan mereka terdiri daripada 3 bangsa yang terbesar di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Dalam aktiviti ini, pelajar akan saling bertukar pendapat, mengeluarkan buah fikiran dan menerima idea dari rakan yang berlainan bangsa. Hal ini memberi pelajar pengalaman bekerja dalam satu kumpulan yang berlainan bangsa. Walau bagaimanapun, hakikatnya peluang IPTA masih rendah untuk pelajar bukan Bumiputera seperti yang dikatakan oleh kumpulan 1. Akan tetapi, kami percaya bahawa perkara 153 tidak perlulah dibubar kerana jurang pendapatan antara kaum seperti kaum Cina dan kaum Melayu masihlah sangat tinggi. Selain itu, peluang pembelajaran untuk masuk kepada IPT masih tinggi untuk setiap pelajar di Malaysia, bukan sahaja pelajar bukan Bumiputera atau Bumiputera. Contohnya di matrikulasi yang meningkatkan kemasukan pelajar ke 400,000 tetapi mengekalkan peratus kuota untuk bukan Bumiputera di 10%. Di samping itu, untuk menyatupadukan kaum, interaksi antara kaum sangat penting dan di mana-mana IPT sahaja interaksi ini sangat rendah. Hal ini kerana kebanyakan pelajar hanya bergaul dengan kaum sendiri, terutamanya di UiTM. Oleh itu, wajarlah untuk organisasi seperti kerajaan atau bukan kerajaan untuk menyediakan sebuah program yang dapat menyatupadukan kaum, terutamanya sekiranya di program itu mereka dapat bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Dengan ini, sekiranya mereka bergaul, mereka akan lebih memahami kaum-kaum lain dan perkara ini dapat menyatupadukan kaum, selanjutnya dapat menjaga keharmonian dan kemajuan negara. Untuk cadangan, bagi pendapat saya, media massa adalah satu platform yang amat penting dalam bidang pendidikan. Peranan penting media massa dalam sektor pendidikan bagi memupuk keharmonian etnik adalah dengan memperkasa penggunaan bahasa kebangsaan ketika menyampaikan pelajaran, lebih-lebih lagi secara atas talian. Hal ini kita dapat lihat dengan penyampaian pelajaran dalam bahasa kebangsaan menggunakan media sosial dapat memberi impak yang lebih besar disebabkan anak muda pantas terpengaruh dan tertarik pada perkembangan teknologi. Selain itu, bahasa Melayu merupakan sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib perlu diajar di semua peringkat serta jenis sekolah di Malaysia.
Untuk kesedaran tentang kepentingan bahasa amat penting kerana melalui perkongsian satu bahasa, kita dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan. Cadangan seterusnya adalah meningkatkan sistem pendidikan yang menggalakkan perpaduan kaum di sekolah-sekolah. Hal ini kerana pendidikan merupakan ejen perpaduan yang penting dalam mewujudkan hubungan etnik yang dinamik. Oleh itu, bagi menjayakan objektif yang disenaraikan dalam kajian ini, semua lapisan masyarakat boleh memainkan peranan yang penting. Bagi pihak kerajaan, kerajaan boleh menarik minat masyarakat dengan memberikan fasiliti dan komprehensif dan kondusif di sekolah-sekolah kebangsaan bagi menarik minat pelajar daripada semua lapisan masyarakat. Bagi ibu bapa pula, mereka boleh menggalakkan anak-anak mereka untuk hadir ke sekolah kebangsaan. Pada masa yang sama, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak mereka untuk terlibat aktif dalam aktiviti-aktiviti kebudayaan. Sekarang saya akan ceritakan tentang cadangan bagi sistem pendidikan yang kurang efektif dalam mendidik tentang isu perkauman terkini. Seperti yang kami bincangkan tadi, pelajar hanya belajar tentang hubungan etnik pada peringkat IPT. Di peringkat sekolah, mereka hanya belajar tentang pendidikan Islam dan bagi pelajar yang bukan Islam, pendidikan moral. Tidak semua pemuda Malaysia berpeluang untuk sama belajar ke peringkat IPT. Ada setengah daripada mereka hanya belajar sehingga tahap SPM sahaja. Sebagai cadangan, Kementerian Pelajaran Malaysia boleh mewujudkan subjek hubungan etnik di kurikulum sekolah menengah bersama dengan pendidikan Islam dan pendidikan moral. Subjek hubungan etnik ini boleh menggantikan subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan yang tiada lagi di dalam kurikulum. Kesan daripada ini, mereka dapat belajar tentang hubungan etnik pada level sekolah menengah lagi. Ibu bapa dan cikgu juga boleh memainkan peranan bagi memupuk perpaduan kaum pada pelajar. Sebagai contoh, ibu bapa boleh mendidik anak tentang kepentingan perpaduan kaum dan juga ceritakan kepada anak-anak mereka tentang budaya bangsa di Malaysia. Selaras dengan itu, mereka juga boleh menegur anak mereka jika terdengar anak mereka menggunakan kata kasar atau isu sensitif tentang bangsa atau kaum lain. Di sekolah pula, cikgu boleh membuat benda sama seperti ibu bapa di rumah. Antara cadangan untuk menjadikan poin yang keempat lebih menyeluruh ialah untuk mencari data yang tidak dijumpai seperti jurang kemiskinan kaum bukan Bumiputera. Contohnya, peratusan kaum Cina yang berada di golongan B40. Selain itu, kebanyakan sumber yang kami ambil adalah dari kaum Bumiputera. Perkara ini boleh menimbulkan bias dalam kajian kami. Oleh itu, sekiranya terdapat penambahan sumber dari kaum yang bukan Bumiputera, ia akan dapat menolong kajian ini untuk menjadi lebih menyeluruh. Akhir sekali, saya akan ceritakan tentang kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem pendidikan memainkan peranan yang sangat penting bagi membentukkan keharmonian negara. Tema yang serupa antara poin-poin yang dikaji adalah kesaksamaan antara rakyat-rakyat Malaysia. Bahasa kebangsaan sangatlah penting kerana ia merupakan identiti rakyat Malaysia dan membolehkan komunikasi antara rakyat yang pelbagai bangsa. Sekolah vernakular pula, dengan secara tidak sengaja, boleh memisahkan rakyat Malaysia kerana kami mengasyikkan mereka berdasarkan bangsa mereka. Pendidikan tentang budaya kaum dapat mengelakkan isu sensitif perkauman daripada membangkit. Dan akhir sekali, peluang pembelajarannya serata mencapai kesaksamaan antara pelajar Malaysia. Seperti mana kita tahu, isu kesaksamaan antara bangsa di Malaysia masih dibincangkan pada hari ini kerana kewujudan hak istimewa orang Melayu. Oleh hal itu, perkara yang dibincangkan dalam pembentangan ini akan memberi cadangan untuk menangani isu tersebut melalui sistem pendidikan. Hal ini penting supaya kesaksamaan dapat diwujudkan bagi pelajar-pelajar dan rakyat Malaysia sambil memelihara hak istimewa orang Melayu. Kesannya, semangat perpaduan kaum dapat diwujudkan pada pelajar-pelajar dan pemuda Malaysia bagi membentukkan sebuah masyarakat yang harmoni. Itu sahaja daripada kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.